Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar bab fiqh yang bertajuk bersuci asas kebersihan. Standard kandungan iaitu standard pembelajaran 4.2 konsep bersuci. Yang pertama dapat menyatakan alat-alat bersuci. Yang kedua menerangkan jenis-jenis air beserta contoh. Yang ketiga, menerangkan perbezaan di antara suci dan bersih menurut Islam. Yang keempat, menerangkan kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Seterusnya, mengamalkan amalan bersuci dalam kehidupan secara beradab dan istiqomah. Objektif pembelajaran kita hari ini, pada akhir pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud dan hukum taharah. Yang kedua, menyenaraikan alat-alat bersuci. Yang ketiga, menyatakan jenis air. Yang keempat, menyenaraikan perbezaan antara suci dan bersih. Yang kelima, menyatakan kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Yang terakhir, menyatakan perbezaan angkat hadas dan menyucikan najis. Kriteria kejayaan, murid dikira berjaya jika dapat menyatakan maksud taharah. Yang kedua, menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 alat untuk bersuci. Yang ketiga, murid dapat menyenaraikan jenis-jenis air untuk bersuci. Okey, maksud taharah dari segi bahasa ialah suci dan bersih. Dari segi istilah, suci dan bersih daripada hadas dan najis, iaitu suci daripada hadas dan bersih daripada sebarang najis pada badan, pakaian dan tempat ibadat. Hukum taharah wajib dan menjadi syarat sah sesuatu ibadat, contohnya solat, tawaf, memegang, membawa atau menyentuh Al-Quran. Dalil taharah, innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Dalil kewajipan bersuci. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperolehi air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, iaitu tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Cara taharah ada 2. Yang pertama, mengangkat hadas. Yang kedua, menyucikan najis. Yang pertama, mengangkat hadas ada 2, iaitu hadas besar, kita boleh berwuduk, kita boleh bertayamum. Hadas kecil pula kita boleh tayamum dan kita boleh mandi. Seterusnya, menyucikan najis ada 3. Najis mutawasitah, najis mukhaffafah, najis mughallazah. Alat bersuci ada 3. Yang pertama, air mutlak. Ada 7 air mutlak. Yang kedua, digunakan untuk mandi, berwuduk, beristinja, menyucikan sesuatu yang terkena najis. Yang kedua, debu tanah. Debu tanah yang suci daripada najis digunakan untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Yang ketiga, batu atau benda kesat digunakan untuk beristinja di samping penggunaan air, contohnya tisu, kertas, daun kering. 7 sumber air mutlak. Air hujan, air embun, air mata air sungai, air laut, air perigi dan air salji. Air mutlak ialah air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Sifat air mutlak ni, air yang bersih yang belum digunakan untuk mengangkat hadas atau bersuci. Yang kedua, air yang tidak berubah sama ada warna, bau atau rasanya dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya. Kegunaan air mutlak ni mandi wajib, berwuduk dan membasuh sesuatu yang terkena najis.
air mustakmal, pengertian air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sifatnya air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Kegunaan air yang boleh diminum dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan mengangkat hadas atau bersuci. Contohnya seperti teh ais ni, jus, oren. Seterusnya air musyammas. Air yang disimpan di dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari kecuali bekas emas dan perak. Sifatnya air terdedah kepada cahaya matahari di negeri yang iklimnya terlalu panas. Kegunaan makruh apabila digunakan ketika masih panas. Air mutannajis, air yang dimasuki atau terkena najis. Sifatnya air yang dimasuki najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kolah walaupun tidak mengubah rasa, bau dan warna. Air tidak mengalir yang berubah warna, bau atau rasanya apabila dimasuki najis walaupun melebihi 2 kolah. Kegunaan air mutannajis ni tidak sah bersuci dengannya dan tidak boleh diminum. Seterusnya kita nak belajar perbezaan antara bersuci dengan bersih. Bersih ni pakaian terkena najis dan dibasuh dengan sabun tetapi tidak menggunakan air mutlak. Ia bersih tetapi tidak suci. Kita tidak boleh gunakan untuk solat. Kalau suci pula, kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja. Tidak bersih tetapi suci boleh digunakan untuk solat. Yang terakhir, kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran ada 6. Yang pertama, sentiasa bersiap sedia untuk beribadat. Yang kedua, memelihara kesihatan dan menghindari sebarang penyakit. Yang ketiga, mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif. Yang keempat, menjadikan suasana tempat beribadat sentiasa selesa. Yang kelima, mendapat keredaan dan kasih sayang Allah SWT. Yang terakhir, meningkatkan maruah diri dan lambang ketamadunan umat. Sekian, terima kasih.